Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya Zul. Selamat datang kembali ke channel. Baik, pada hari ini saya nak kongsikan sedikit setup baru saya menggunakan modem SIM card Huawei B593 dan bagaimana untuk stabilkan Wi-Fi signal di rumah dengan menggunakan Mi Router 4A GB Edition. Okey, stay tune. Okey guys, ini merupakan saya punya modem Huawei B593 yang saya dah pakai lebih setahun. Okey, dan di dalam modem tersebut adalah SIM card Unify Air. Okey, tapi sekarang ni saya dah tak pakaikan, saya dah disable dia punya Wi-Fi. Disebabkan apa? Bila kita gunakan device ini, dia lah tarik signal dan dia juga riliskan signal Wi-Fi untuk connection. Dia akan cepat panas dan performance dia akan down dan kerap kali perlu reboot ataupun restart bila internet jadi slow. Okey, so in this case cara dia adalah saya pasangkan dia punya signal LAN cable dekat bahagian belakang. Saya pusing kat bahagian belakang jap. Okay, ini sekarang ni saya sambungkan LAN connection kepada, okey, sekejap saya pergi kat sini. Alright, saya punya router Mi Wi-Fi 4A GB Edition. Okey, yang ini adalah sejenis all GB Ethernet port, quick setup dan ada AC 1200 dual band dan Wi-Fi security. Okey, inilah dia. Dia ada 4 antena. Okey, dia ada 4 antena, iaitu 2 antena untuk 2.4G dan 2 antena untuk 5G punya Wi-Fi. Lepas saya gunakan modem ini selama lebih 3 hari, okey, saya dapati saya dah kurang untuk restart. Okey, saya dah kurang untuk restart saya punya modem. Kerana apa? Kerana modem ini dia hanya membuat satu tugasan, iaitu hanya menarik signal. Okey, dia menarik signal daripada telco dan to be honest, sebelum ni Wi-Fi dia agak tak stabil. Dia punya signal telco agak tak stabil, kejap 2, kejap 1, kejap 5, kejap 4. Tetapi setelah saya menggunakan kaedah ini dan meletakkan dia pada position yang lebih baik, saya dapat konsisten 3 dan 4 bar secara konsisten lah. Okey, jadi tugas dia hanya satu, dia tidak lagi transmit Wi-Fi tetapi hanya untuk tarik signal daripada telco. Right? Dan bila saya pasangkan dekat sini, barulah saya connectkan dengan saya punya dia punya input dia dekat sini, dan output dia sekarang saya gunakan Wi-Fi dan juga satu lagi LAN connection kepada saya punya TX6. Okey, saya punya TX6 pun dah bergabung dah dekat sini, tapi masih pakai dengan cemerlang lah. Okey, dan kalau kita buka dekat sini, alright, ni saya punya ni lah. Alright, saya punya TX6 punya review. Alright, kita boleh try buat speed test dekat sini. Okay. Yang ini adalah LAN connection. Sekejap lagi saya akan tunjukkan pula bagaimana kalau gunakan Wi-Fi connection. Kita tekan. Okay, to try speed test, dan speed test berjaya, dapat agak baik dekat sini. Maksudnya sekarang saya punya modem Huawei, dia punya tugasan dah senang, dia cuma tarik signal sahaja. Okay, dan dia transmitkan guna router. Jadi router ni akan bertugas untuk distribution lah. Okay, dan upload speed pun agak okey. Tak cemerlang sangat tapi agak okey. Untuk streaming pun pada saya dah agak stabil. Dan beza dengan sebelum ni lah, semasa saya guna Unify Mobile. Okay guys, ini dia merupakan dia punya interface. Right, sekarang ni saya dah connect dengan ni saya punya Wi-Fi daripada Mi router tu. And then ni dah dia punya interface.
Okey, pertama sekali waktu korang nak set up tu, korang akan diminta default untuk default dia akan keluar me something like that lah. Tapi bila dah set up, dah tukar kau punya SSID apa semua, so korang boleh set apa-apa jenis SSID yang sesuai dan juga password. Jadi first sekali pergi dekat bahagian sini, dia punya link untuk dia punya page ni adalah 192.168.31.1. So korang akan dapat dia punya page ni lah. Dan saya pun dah set dia punya password untuk login. Kalau normal dia tak ada password, dan selepas daripada tu dia akan setkan password sama dengan password wifi, ataupun korang boleh tukar pada password yang berlainan. Okay, alright, so saya masuk dekat sini. Kita nak tunjukkan, okay, sekarang kita nak tunjukkan ini merupakan dia punya display front, orang kata dia punya page display lah. So menunjukkan status display, maknanya sekarang ada 6 device yang tengah connect. So banyak device dekat rumah saya, guys. Okay, kalau kita tekan dekat sini, antara device yang tengah connect sekarang adalah inilah dia. Okay, internet ada satu, iaitu saya punya TX6, dan selebihnya wifi connection adalah daripada saya punya Pocophone Galaxy A51, saya punya PC, dan juga A52. Okay, 1, 2, 3, 4. Alright. So ada 5 device. Sorry, ada 5 device. Macam mana boleh ada 6 pula dekat sini? Pelik pula. Okay, oh dekat ni current device ni ada 2. Tak tahu kenapa dia detect sebagai 2 IP, tapi sebenarnya ada 1. Actually 5 device saja. So dia akan bagi dia punya status dan sebagainya lah. Internet access yang digunakan. Dan kalau kita buka, kita tekan balik dekat sini. Okay, dekat bahagian status. Alright, so dia akan keluar. Alright, dia untuk router ni, dia menghasilkan 2.4G, iaitu top speed dia sehingga lebih kurang 300 Mbps. Manakala untuk 5G, top speed dia adalah sehingga 800 ke 900 Mbps. Jadi that's why saya off, sebab saya punya top speed internet saya buat masa ni hanyalah sekitar 30. Jadi tak sesuai pun saya pakai 5G, dia tak akan improve saya punya speed. Malah range dia lebih pendek berbanding 2.4G. Jadi that's why saya cuma maintainkan berkat guna 2.4G, right? Tetapi kalau kita onkan dua-dua, dia akan hasilkan tu Azure Shira dan juga untuk 2.4G, dan sekiranya 5G, Azure Shira 5G. So, kalau macam korang pakai macam Times ke apa semua, digalakkan juga pakai router ni untuk supaya korang punya router yang sedia ada tak terbeban lah buat banyak kerja sangat kan. Okay, yang ini saya guna, dia ada 2 jenis, iaitu Mi Router 4A sahaja ataupun Mi Router 4A Giga version. Saya saja beli yang Giga version sebab harga dia pun tak mahal sangat, tak sampai 100 pun. Okay, kita pergi dekat bahagian setting dekat sini. Okay, sorry bising sikit sebab anak saya pun tengah main-main dalam bilik yang sama. Okay, kat sini kita boleh set wifi setting ni, apakah jenis SSID yang kita nak, boleh tukar, boleh turn off, boleh dan sebagainya. Dan macam ni saya guna nama saya dan nama wife, dan kita guna password serta wireless channel saya set sebagai auto dan signal strength sebagai high. Okey, kalau korang perasan dekat sini saya klik, dia hanya 2 bar kerana sekarang ni saya berada dalam bilik yang agak terlindung daripada saya punya router, tetapi internet connection masih sangat stabil lah berbanding sebelum ini. Okey, kalau saya guna modem Huawei tu saja, walaupun dapat 2 bar juga, tapi boleh kata internet connection dia agak terganggu. Right. Dan kalau kata korang nak turn on untuk wifi, untuk 5G, korang boleh turn on dekat sini dan dia akan menghasilkan dua-dua signal. Alright, so sekarang ni jika kalau kata korang nak onkan 5G, just turn on kat sini, dia akan keluar dua-dua signal. Tetapi untuk saya punya PC ni, saya guna USB wireless wifi punya adapter yang lama, jadi dia memang takkan detect 5G. So macam saya tak dapat nak tunjuk lah benda tu. Okay, so no problem lah. Tapi kalau korang punya internet wifi dekat rumah macam Unify ke Times ke laju, so boleh onkan benda tu untuk connection yang lebih daripada 300 Mbps. Okay, dekat sini kita boleh setting kat network setting. Boleh tukar dia punya, macam contoh nak tukar pada DNS. Saya suka pakai Google sebab dia lebih macam stable lah. So boleh set up dia punya manual DNS ataupun letak saja configure DNS automatic, tak ada masalah.
Okay, dari segi one speed boleh letak sebagai auto. Everything is basically saya tak ada tukar apa-apa sangat lah. Dari segi security ke, okay, kita buka security boleh tukar chain administration password. Macam in this case saya guna password yang sama dengan wifi password saya. So dekat sini pula kita boleh pergi dekat LAN setting. Okay, dia cuma bagi everything adalah default. Jadi saya tak ada tukar apa-apa pun. Yang saya cuma tukar adalah wifi setting yang dekat sini. Okey, sekiranya ada update, modem ni akan update secara automatik ataupun kita boleh check secara manual, boleh klik dekat sini lah. Okey, dan boleh restore as a factory data reset dan boleh backup dan sebagainya, boleh tukar time zone dan lain-lain. Dan untuk bahagian advance kat sini basically saya tak tukar apa-apa langsung, hanya tunjuk dekat anda semua apa yang ada dekat sini. So ada QoS iaitu dia menunjukkan boleh tukar bandwidth pada berapa maksimum upload, berapa minimum upload dan sebagainya. Dan untuk IP assignment, ni siapa yang pandai IT, pandai bahagian ni bolehlah godek-godek lagi. To be honest, saya memang tak berapa pandai sangat benda-benda macam ni lah. Cuma tahu guna je. Port forwarding. Dan kalau kata ada VPN. Okay. Kalau ada VPN ataupun ada additional setting up and UPnP ni apa benda. Siapa yang tahu ni bolehlah korang komen dekat saya punya ni, komen dekat bawah, alright. Okay, selain daripada tu guys, walaupun sekarang ni saya connect kepada Mi router, saya juga masih lagi boleh akses kepada saya punya Huawei punya ni kata gateway. Okay, contoh sekarang ni saya dah gunakan secara total traffic adalah 153 gig dan baru 7 hari. Okey, maksudnya sekarang internet dia memang saya pakai Unify Air, maksudnya hotspot dia halal lah. Maknanya tak perlu nak bypass. Dan untuk downlink saja dah gunakan sebanyak 141 gig dan uplink dia sebanyak 12.48 gig. Maknanya saya upload video YouTube dan sebagainya lah. Okey, dekat bahagian bawah ni kita bertunjuk bahawa dekat sekarang ni saya pasang LAN connection number 4. Actually tak kisah nak pasang 1, 2, 3, 4. Saya cucuk je mana-mana. Dia dah send kepada router sebanyak 41 gig. Okay, dia dah send kepada router 41 gig. Dan dia terima daripada router sebanyak 3.75 gig. Okay, jadi maksudnya sekarang orang kata apa, dia menghantar kepada router menggunakan LAN kabel. Dari saya pun tidak lagi onkan saya punya wifi. Okay. Kalau perasan dekat sini, saya hanya guna built-in antena sebab kalau korang tengok signal dah strong 4 bar dekat sini. So, tak ada masalah lah. Okey, saya pergi sikit dekat bahagian ini yang mana saya setkan disebabkan saya guna Unify Air. So, Unify Air dia dekat kawasan saya hanya 2 band sahaja iaitu band 5 dan juga band 40. Tetapi band 5 menggunakan FDD yang sekarang saya terus filter kepada LTE 800. Actually kalau kata korang malas sangat, just set dekat 4G only pun tak ada apalah. Tapi saya dah test banyak setting yang ini yang paling okey dekat rumah saya buat masa ni, iaitu internet connection dia agak stabil untuk download dan upload dan connection mode always on. Dan kat sinilah saya set APN dia iaitu menggunakan Unify 4G dan PDP type dia adalah IPv4. Yang mana kat sinilah saya set cara-cara set APN. Okay, bila pakai Unify, make sure korang set Unify guna APN Unify. Okay, jangan guna yang auto dan selain-lain. Selain tu, bagaimana nak improve ni pin management, tak ada apa sangat. Internet MTU ni. Internet MTU ni maknanya satu pack berapa byte dia akan hantar. So, saya set as a maximum. Jadi, dia tak banyak buat, kata satu, ibarat macam satu bekas tu berapa banyak dia punya data lah. Kita boleh set sampai 1280 hingga 1500. So saya set maksimum dan setakat ni saya tak ada masalah. Dan seterusnya kat sini adalah DHCP untuk LAN. Lain-lain semua ni tak ada apa lah. Very default. Kecuali bahagian sini kalau korang nak macam ni, sekarang saya disable kan bahagian wifi. Dan dekat sini kalau kata saya nak on, ini yang problem bila kita on,
dia akan modem akan cepat panas dan sebagainya. That's why kita kena ada backup ataupun pembantu dia. Maknanya dia yang uruskan wifi, yang untuk Huawei ni hanya untuk tarik signal saja. Okey. Ni security, ni korang boleh godek lah. Untuk ni firewall saya set sebagai low as a standard dan lain-lain ni saya tak payah pergi. Untuk service ni tak ada apalah SMS. Okey, disebabkan SIM card Unify Air ni hanyalah data SIM card, jadi dia tak akan keluar apa-apa SMS. Okey, dekat sini ataupun untuk call. Jadi memang tak ada apa-apa SMS lah. Kalau pakai macam Unify Air ke U-Mobile dan sebagainya, dia akan keluar. Okey. Ini SMS ataupun call daripada MKN ke dan sebagainya kan. Okey. Alright, dekat sini lah kalau nak change contoh, let's say macam slow ke apa benda, saya biasanya akan restart secara gunakan dia punya app web page ni lah. So ataupun pergi tekan button on off dekat device. Okey, dekat sini pula disebabkan dia support untuk external antenna. Okey. Tapi saya tak pakai. Saya ada satu external antenna yang biasa saya pakai tu, tapi disebabkan sekarang signal dia pun dah cantik sebab menara tower yang dekat sebelah rumah saya ni pun dah berfungsi, jadi dah dapat 4 bar ataupun 5 bar dan internet pun agak stabil, jadi saya pun tak set dia, saya set dia sebagai auto Huawei antenna. Okey, kita test untuk modem adapter wifi yang lama ni. Okey, kita buka dekat fast.com. So berapakah dia punya ni? Okay, nampak internet dia, walaupun saya guna adapter yang lama, saya boleh dapat speed yang agak okey berbanding sebelum ni lah. Pada mungkin korang yang pakai Unify 100, 200 atau 300 Mbps, tengok benda ni memang still slow kan. Sebab saya sebelum ni saya hadap internet yang 2-3 Mbps saja. So bila dapat macam ni punya speed, kira bersyukur sangat-sangat lah. Okay. Tapi bab latency saya ada nampak ada inconsistency daripada fast.com ni lah. Sebab dia loaded macam contoh 800. Nampak macam tak okey kan. Tapi kalau pakai Oakley yang TM-nya ataupun speed test yang standard, dia akan beri result yang berbeza. Contoh saya tekan speed test. Speed test kat sini kita buka Ookla punya, speedtest.com. Dia akan bagi ping result yang berbeza lah. Okey, sekarang ni dah dapat. Okey, nampak download 13, upload 6, which is untuk online streaming pun dah okey. Alright, kita off sekejap. Okey. Kita terus di sini, so kita tekan yang ini. So kita tengok berapakah result dia. Okey, ping nampak. Ping dapat 50. Sekejap, ada lag sikit saya punya sistem. So dapat 9, 10, 11, 12, 13. So konsisten lah dengan fast.com punya result lah. Dan 15, 14 apa ni. Dan upload pun tadi 7 kan. Dapat 6 dekat fast. Dan sekarang kita rehat apa yang berlaku. Lebih kurang dapat 6, 7, something like that. So okay. Alright, result dia okay. Dan saya dah boleh katakan sepanjang 2-3 hari saya pakai modem router ni, saya dah tak restart lagi sampai sekarang. Maksudnya internet masih lagi konsisten. Tak perlu nak restart modem Huawei saya banyak kali. Okay guys, itulah dia. Kita besarkan sikit ni. Okay, sorry, view video dia agak ni sikit. Okay, itu dia result dia. So macam mana dan sebagainya. So korang boleh lah gunakan modem ini untuk improvekan korang punya internet di rumah, especially kalau korang menggunakan modem SIM card. Okay, kalau korang suka information yang baru ini, jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.